DJ Amin, dan sememangnya kita kembali ke studio bersama dengan anda dengan satu topik yang sangat penting berkait dengan tanggungjawab peribadi, dan ia adalah merupakan peranan rakyat dalam merealisasikan ekonomi madani. Semalam saya bersama dengan Profesor Datuk Madeline Burma di Utara Tanah Air dalam membincangkan tentang kerangka ekonomi madani ini. Dan dapatan daripada kajian Profesor Datuk Madeline Burma agak membimbangkan di mana 75% daripada pelajar lepasan SPM tidak ingin sambung belajar. Dan kesannya kalau kita lihat kepada tahap gaji dan sebagainya adalah agak membimbangkan di mana kalau semua rakyat Malaysia bergaji median iaitu RM2,600 sebulan, mereka tidak akan mempunyai cukup simpanan dalam akaun EPF untuk mendapat satu jumlah iaitu RM240,000 yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Dan RM240,000 ini akan memungkinkan seseorang yang telah pun bersara mendapat RM1,000 sebulan untuk 20 tahun berikutnya. Jadi ia adalah satu angka yang cukup-cukup makan sahaja. Tapi itu pun tidak dapat kita sampai kalau berada pada paras gaji minima ataupun gaji median. Dan satu cara untuk mengatasinya adalah mengambil tanggungjawab ke atas diri sendiri, teruskan belajar, teruskan berdedikasi untuk memperbaiki diri. Namun adakah rakyat Malaysia bersedia untuk menggalas tanggungjawab ini? Kita bersama dengan Dr. Nur Rashidah Osman, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih Terence and Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih selamat pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk membincangkan topik yang telah dikatakan tadi ya. Selama ini kita sebut tentang ekonomi madani daripada perspektif kerajaan, tapi now apa pula peranan rakyat? Betul? Betul. Jadi dua teras utama ekonomi madani, raise the ceiling, raise the floor. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, rakyat pun kenalah buat pull up sikit, kena buat push up sikit. Ya. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada kerajaan semata-mata. Jadi, di mana peranan dan tanggungjawab rakyat dalam merealisasikan ekonomi madani? Okey. Terima kasih Terence. Sebelum kita huraikan di mana tanggungjawab rakyat, kita nak tengok dulu adakah wajar sebenarnya ekonomi madani ini dilakukan pada waktu ketika sekarang sebab kerana kita lihat kerajaan baru je lagi umumkan belanjawan pada bulan 4, now tiba-tiba bulan 7 ada lagi disebut tentang ekonomi madani. Dan saya rasa wajar ada investasi daripada kerajaan daripada semasa ke semasa untuk memastikan hala tuju ekonomi kita berada di landasan yang betul sebenarnya. Dan ada juga rata-rata yang mengatakan perlukah ekonomi madani ini diperkenalkan sekarang pada waktunya hampir dekat dengan pilihan raya kan? Dan bagi saya ia perlu sebab kita lihat keadaan ekonomi sekarang tidak stabil, tidak tentu. Dan macam mana dengan peranan rakyat pula kan? Okey. Kalau kita lihat di sini rakyat telah kita panggil keadaan ekonomi yang tidak baik, menyebabkan kos hidup yang tinggi memerlukan perhatian daripada kerajaan. Bukan sahaja di Malaysia, malah di ekonomi dunia juga menghadapi masalah yang agak serius. Ya. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara jiran umpamanya Singapura, yang mana tidak ada pun sumber asli sama sekali. Mereka tidak ada satu sumber asli pun, tapi semuanya bergantung pada rakyat mereka untuk mencipta dan memperbaharui ekonomi. Jadi setiap kali kita memandang ke Singapura, kita melihat ekonomi yang dijana oleh rakyat sendiri. Adakah Malaysia juga mampu melakukan perkara yang sama? Sebenarnya kita mampu pergi lebih jauh kerana kita ada nilai tambah, kita ada sumber asli seperti petroleum, kita ada sumber asli seperti mineral, kita ada sumber asli seperti minyak sawit dan sebagainya. Jadi kita mempunyai nilai tambah berbanding dengan Singapura. Jadi adakah kita mampu untuk mencipta satu ekonomi yang dijana sepenuhnya oleh rakyat? Ya, kalau kita lihat salah satu ekonomi madani, kalau kita inisiatif kerajaan iaitu menambah baik agro makanan. Itu sangat penting bagi saya untuk memastikan kita punya sustain tahap sara diri kita cukup. Kalau kita lihat dekat sini, bagi saya, kalau tanya saya secara peribadinya, golongan muda kita memerlukan kita panggil sokongan golongan muda ini untuk bersama-sama dengan kerajaan menyahut kita panggil sebagai apa saja inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperkenalkan teknologi dalam industri agro makanan itu sendiri. Kalau kita lihat peruntukan sejumlah 200 juta telah diberikan untuk sektor agro makanan, tetapi fokusnya adalah untuk membangunkan teknologi AI.
Walau bagaimanapun, kita tak pasti sama ada golongan belia ini berminat ataupun tidak untuk menceburi bidang pertanian kerana kita lihat tidak popular di kalangan mereka kan. Walau bagaimanapun, sekiranya kita tidak ada satu plan untuk kita panggil memastikan golongan belia ini masuk ke dalam industri agro makanan, kita tiada pelapis. Itu yang menyebabkan kita rasa kalau macam apa yang Terence kata tadi, kalau kita bandingkan dengan dari luar, mereka mendapat sokongan yang padu daripada rakyat mereka. Tapi kalau kita ada polisi yang sangat bagus pun, tapi tiada sokongan yang padu daripada rakyat, saya pasti ianya sukar untuk kerajaan. No matter how good polisinya, tapi kalau tak ada sambutan, ia menyebabkan ianya sukar untuk dilaksanakan. Jadi apa sebabnya? Adakah rakyat ingin terlalu selesa tanpa membuat apa-apa? Adakah rakyat ingin menjadi YouTuber dan influencer semata-mata, ataupun adakah rakyat Malaysia ni perlukan lebih banyak lagi carrot, lebih banyak ataupun carrot yang lebih besar sebelum mereka boleh berjuang? Apakah sebab rakyat Malaysia mungkin bukan enggan tapi malu-malu untuk menyahut cabaran? Ya, saya rasa ini adalah sebabkan satu lagi memang influencer lah kan. Ini golongan muda punya masalah. Tak perlu belajar pun kita dah boleh ada income, certain income. So tak perlu belajar. Tapi kita perlu fikirkan sejauh mana ianya sustain. Sebab sejauh mana kita boleh, sebab teknologi berubah. So kita memerlukan pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kalaulah kita tidak sentiasa menambah baik diri dari segi teknologi dan juga kemahiran terutamanya, ia menyebabkan kita tidak dapat sustain dari segi pendapatan. Dan kalau kita lihat sekarang pun pendapatan yang sedia ada pun menyebabkan kita tidak mampu untuk survive. Cuba kita bayangkan pada 20 tahun yang akan datang dalam keadaan semasa ini. So ianya agak sukar. Jadi itu satu masalah untuk golongan muda. Mereka mungkin terlalu terbawa-bawa dengan apa yang disampaikan melalui media sosial sehingga kan mereka rasakan itu adalah peluang untuk menjana pendapatan semata-mata. Namun walaupun influencer ni ada yang menambah nilai kepada kehidupan kita, rata-rata mereka melakukan perkara yang sama dengan mengulang apa yang influencer A ada berkecimpung dalam bidang fitness, maka influencer B yang ikut pun lebih kurang sama je mesej yang disampaikan. Kreativiti tak ada. Ya, kreativiti tak ada. Jadi kalau anda ingin menambah nilai kepada masyarakat secara amnya, memang sudah ada peranti-peranti, sudah ada bidang-bidang ekonomi yang boleh anda ceburi yang betul-betul menambah nilai kepada masyarakat itu sendiri, seperti pembuatan agro makanan dan sebagainya. Jadi anda perlu menceburkan diri dalam bidang-bidang yang sedia ada ini untuk menjamin kesejahteraan hidup. Dari segi pendidikan pula, mereka perlu menambah nilai diri juga. Kalau keengganan untuk sambung belajar dari peringkat SPM ke peringkat ijazah sarjana muda pun, itu menjadi masalah. Bagaimana untuk kita mengubah persepsi bahawa pendidikan itu tidak penting? Bagi saya kan, kita perlu kita panggil peranan kita panggil semua pihak. Sekarang ni nak masuk pilihan raya dah pun kan, pilihan raya kecil negeri dan sebagainya. Perlu ada satu kita panggil mekanisme penyampaian peluang, bagaimana segala peluang yang ada itu disalurkan kepada golongan sasaran. Kita ada media-media seperti Ketua Bahagian, DUN dan sebagainya. Mereka ni perlu menjaga kawasan masing-masing kan. Jadi setiap peluang, sama ada menyambung pelajaran dari segi mungkin ada ramai yang tak berminat dari segi akademik, tapi kita boleh kita panggil bawa dia ke bidang skill, kemahiran. Jadi janganlah terlalu kosong. Sebab kita kena sentiasa bersaing. Tapi kalau kita tidak tahu macam mana cara nak absorb ataupun nak serap teknologi dan sebagainya, ini menyebabkan kita jauh ketinggalan ke belakang. Jadi perlu ada kemahiran yang saya rasa saluran ini perlu golongan-golongan seperti ketua bahagian dan sebagainya, mereka perlu memainkan peranan, media juga perlu memainkan peranan menyampaikan maklumat ini supaya memastikan mereka berminat untuk. Kita perlu ubah minda, ubah mindset. Tidak perlu belajar pun kita boleh dapatkan income yang lebih. Sebab mungkin boleh, tapi dari segi bagaimana kita nak sustain, adakah kita mampu nak bertahan? Sebab dunia berubah, teknologi berubah. Adakah kita boleh kekal berjaya pada tempoh akan datang? Sebab teknologi akan berubah kan. Jadi perlu ada kesinambungan. Pembelajaran sepanjang hayat itu penting.
Bagaimana untuk kerajaan sampaikan mesej ini bahawa bukan setakat mempunyai polisi yang cantik, mempunyai mekanisme madani yang lengkap, namun perlukan buy-in daripada pihak rakyat. Bagaimana untuk kerajaan sampaikan mesej ini agar berkesan dan diterima oleh semua lapisan, terutama sekali golongan muda? Ya, saya nampak sekarang kerajaan pun dia sudah mula fikirkan tentang perkara tersebut, sebab dia rasakan banyak polisi yang telah dilakukan tapi didapati macam sambutan tu mungkin agak kurang kan. Jadi dia perkenalkan sebagai satu cakna ekonomi, dia panggil, yang mana semua orang perlu cakna dengan keadaan ekonomi, bukan sahaja ekonomi semasa, ekonomi domestik, malah ekonomi dunia. Apa yang perlu dilakukan dari segi perbelanjaan, bagaimana kita berbelanjakan duit kita, adakah kita banyak berbelanja barangan domestik ataupun antarabangsa. Bagi saya ini juga penting, sebab kalau kita banyak sangat berbelanja di luar negara, sebagai contohnya banyak mengimport barangan, aliran keluar mata wang kita terlalu tinggi menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Tetapi jika kita terus berbelanja di dalam negara kita sendiri, ia akan merancakkan ekonomi domestik sebenarnya dan akan menyebabkan kita kalis, orang kata apa, kalis inflasi. Ia akan menjadi sebegitu. Ya. Jadi mesej-mesej ini penting untuk disampaikan sebagai kita memahami tanggungjawab kita sebagai rakyat dan di mana kita boleh membantu negara untuk terus mencapai kecemerlangan. Raise the ceiling, raise the floor, itu adalah dua mesej utama yang ingin disampaikan oleh ekonomi madani supaya kesejahteraan rakyat lebih terjamin, namun perlu ada buy-in daripada anda. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor. Ada mesej-mesej akhir untuk terutama sekali pelajar-pelajar yang tadi tu 75% yang enggan ataupun tidak mahu meneruskan pembelajaran. Ya, buat pelajar-pelajar semua ya, saya rasa anda perlu menambah nilai diri anda, bukan sekadar kalau anda terminat akademik, cuba lengkapkan diri dengan kemahiran. Ya. Anda perlu sentiasa menambah baik kemahiran anda bagi pendapatan yang akan masa akan datang. Ya. Baik, terima kasih doktor, dan seterusnya kita akan